Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zulaikha binti Suhaimi, nombor matrik 054362. Saya akan bentangkan definisi orientalis. Orientalis berasal dari perkataan Orient yang bererti timur dan manakala orientalis pula ialah biasanya dirujukkan kepada orang-orang barat yang mengkaji ilmu-ilmu ketimuran seperti bahasa, sastera, tamadun dan agama. Seterusnya, orientalis ialah para penulis barat yang menulis mengenai pemikiran Islam dan kebudayaannya. Bagi dunia Islam, apabila disebut orientalis atau orientalism, ia merujuk kepada orang barat yang mengkaji tamadun dan agama Islam termasuk Al-Quran, Al-Hadis, sejarah, bahasa dan lain-lain. Seterusnya, saya Nur Atira Akmal binti Mariadi, nombor matrik 052060. Yang kedua ialah orientalis dan Islam. Faktor-faktor terdorongnya orientalis membuat perspektif negatif terhadap Islam ada dua. Yang pertama ialah kedangkalan pemahaman mereka terhadap agama Islam dan bahasanya. Ini bermaksud kedangkalan ialah kecerdasan pemahaman mereka terhadap agama Islam dan bahasa. Maksudnya kat sini, orientalis ni ada segelintir yang kurang memahami bahasa Arab. Jadi semasa diorang terjemahkan bahasa tu, ada yang menambah sesuatu perkara yang tiada, yang tak wujud pun. Masa tu pasal Islam pun tak betul pun. Yang kedua ialah niat dan tujuan mereka yang jahat dalam mencari ruang untuk mencela dan menggunakan titik-titik kelemahan untuk melemahkan Islam. Dekat sini kita boleh nampak ada yang berniat dan memang untuk dari awal nak hancurkan Islam. Seterusnya ialah dakwaan orientalis terhadap Nabi ada empat. Yang pertama, dakwaan Nabi Muhammad SAW seorang penyair. Yang kedua, Al-Quran hasil imajinasi Nabi. Yang ketiga, Nabi Muhammad seorang yang berpenyakit gila babi. Dan yang keempat, Nabi Muhammad SAW telah menyusun Al-Quran dengan dibantu oleh sumber-sumber Yahudi dan Kristian. Dakwaan semua ni palsu, yang mana kita tahu sendiri Nabi Muhammad itu bukanlah seorang penyair. Yang kedua, Al-Quran hasil imajinasi Nabi jauh sekali. Al-Quran tu tiada satu pun imajinasi atau benda karut yang boleh sama taraf dengan Al-Quran, sebab Al-Quran tu mukjizat. Yang ketiga, Nabi Muhammad bukan seorang yang penyakit gila babi, kerana tiada satu pun riwayat mengatakan Nabi Muhammad ada berpenyakit seperti gila babi dalam semasa usianya hidup. Yang keempat pula ialah Nabi Muhammad SAW telah menyusun Al-Quran dengan dibantu oleh sebuah Yahudi. Ini sama sekali tidak benar kerana Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ialah orientalis barat, iaitu Ignaz Goldziher, iaitu merupakan orientalis pertama yang melakukan kajian tentang hadis, kemudian disusun oleh orientalis yang lain seperti Joseph Schott. Tokoh orientalis dan tokoh Islam. Orientalis. Yang pertama, A.J. Albery. Beliau merupakan seorang warga British yang sangat memusuhi Islam. Beliau bekerja sebagai profesor di Universiti Cambridge. Ramai pelajar Mesir yang belajar dengannya dalam pengajian Islam. Yang kedua, A. Job, seorang warga British yang juga sangat memusuhi Islam. Beliau merupakan pensyarah di universiti di Britain dan USA. Jelas dalam karyanya Agenda Missionary. Ramai pelajar Mesir mempelajari ilmu timur darinya dengan beasiswa kerajaan Mesir. Yang ketiga, Goldziher. Beliau merupakan pengasas gerakan meragukan kesahihan hadis. Beliau dianggap pakar dalam bidang hadis oleh rakan-rakan orientalisnya. Beliau mendakwa Al-Quran diubah selepas baginda SAW wafat. Tokoh utama orientalis dan terlalu benci kepada Islam. Yang keempat, Philip Hitti. Beliau merupakan rakyat Lubnan yang beragama Kristian. Beliau bekerja sebagai profesor pengajian timur University Preston, Amerika Syarikat.
Beliau merupakan penyelia tidak rasmi kepada Kementerian Luar Amerika. Beliau sangat benci pada Islam dan enggan menisbahkan Islam dengan sebarang kebaikan atau keutamaan. Islam yang menentang Orientalis. Beliau bernama Jamaluddin Al-Afghani. Sebagai sarana untuk menyalurkan idea-idea dan kegiatannya, Al-Afghani bersama Muhammad Abduh menerbitkan jurnal berkala yang juga bernama Al-Urwah Al-Wusqa. Penerbitan ini bukan sahaja menggoncang dunia Islam, ia juga menimbulkan kegelisahan di dunia Barat. Majalah ini hanya berusia 8 bulan apabila dunia Barat melarang peredarannya di negeri-negeri Islam. Majalah ini dinilai dapat menimbulkan semangat dan persatuan orang-orang Islam. Di mana-mana, terutama untuk pasaran dunia timur, majalah ini dibinasakan penguasa Inggeris. Di Mesir dan India, majalah ini dilarang untuk diedarkan. Akan tetapi, majalah ini terus saja beredar meski secara haram. Orientalis dan Isna' al-Hadis. Golongan Orientalis bukan sahaja mempertikaikan kesahihan al-hadis dari sudut penulisan, malah mereka juga mempertikai sistem isnad yang terdapat pada al-hadis. Isnad bermaksud sandaran hadis pada periwayatnya. Antara pendapat-pendapat Orientalis terhadap Isnad al-Hadis. Antaranya Liana Chaitani yang berpendapat bahawa sistem isnad bukan berasal daripada orang Arab kerana sistem ini tidak sesuai dengan sifat orang Arab yang pada pandangan Orientalis ni mereka adalah jahil dan tidak bertoleransi sesama mereka. Kemudian beliau gagal dalam menjelaskan asal sistem isnad dan siapakah yang mencipta. Kemudian beliau juga membuat konklusi dengan menganggap bahawa sistem ini bermula antara zaman Urwah Ibnu Al-Zubair dan Muhammad Ibnu Ishaq. Urwah bin Ibnu Al-Zubair ni tidak menggunakan sistem isnad dan tidak membuat rujukan selain Al-Quran. Selama 60 tahun selepas kewafatan Rasulullah, penggunaan isnad belum lagi wujud. Dan mendakwa sebahagian besar isnad telah direka dan dimasukkan oleh ahli al-hadis pada abad kedua atau ketiga Hijrah. A. Spranger atau dikenali sebagai Alois Spranger bersependapat dengan Liana Chaitani mengatakan tulisan Urwah Ibnu Al-Zubair kepada Abdul Malik Ibnu Marwan juga tidak mempunyai isnad pada peringkat awal. Manakala Horowitz pula berpendapat sistem isnad ni telah digunakan oleh orang Yahudi lebih awal dari orang Arab. Maka pendapatnya telah dikaji oleh Ibn Hazm dan didapati penggunaan isnad dalam tulisan Yahudi diragukan. Beliau juga berpendapat bahawa kemasukan isnad ke dalam al-hadis bermula pada akhir abad pertama Hijrah. Menurutnya juga, isnad tunggal dengan tulisan telah wujud lebih awal lagi dan kebanyakan Orientalis berpendapat sistem isnad dalam al-hadis telah digunakan pada akhir abad pertama Hijrah atau selepasnya. Pendapat ini selaras dengan Liana Chaitani yang mengatakan ianya bermula digunakan antara zaman Urwah Ibnu Al-Zubair dan Muhammad Ibnu Ishaq. Oleh itu, sistem isnad telah dimasukkan oleh ahli al-hadis pada abad kedua dan ketiga Hijrah. Seterusnya, Joseph Schat yang membuat konklusi atau kesimpulan bahawa sistem isnad adalah sistem palsu yang direka oleh ahli al-hadis dan seolah-olah satu sistem yang dipaksa dalam menentukan kesahihan dan kewujudan al-hadis, di mana sistem ini berkembang di sekitar kumpulan tertentu yang mengesan kembali fahaman mereka terhadap autoriti awal. Beliau menyatakan bahawa autoriti atau kuasa Muhammad Ibn Sirin seorang tabi'in. Akhir sekali ialah J. Robson yang berpendapat isnad telah digunakan pada pertengahan abad pertama Hijrah secara beransur-ansur. Ibnu Ishaq
yang hidup pada pertengahan abad kedua Hijrah telah menyebar sesetengah maklumat dengan isnad dan sesetengah lain tanpa isnad. Generasi sebelumnya lebih tidak cermat dalam mendokumentasikan maklumat-maklumat mereka. Okey, jadi kesemua pendapat yang dikemukakan oleh golongan orientalis terhadap isnad al-hadis adalah bertujuan untuk membuktikan bahawa sistem isnad adalah ciptaan ahli al-hadis dan sekaligus untuk menimbulkan keraguan terhadap kesahihan al-hadis. Jawapan ulama Islam kepada pandangan orientalis terhadap al-hadis. Pandangan-pandangan yang diutarakan oleh orientalis baik mengenai penulisan al-hadis maupun mengenai isnadnya dan sekaligus terhadap al-hadis telah ditolak oleh beberapa ulama Islam. Antaranya ialah Syekh Mustafa Asy-Syibai melalui kitabnya As-Sunnah wa Makanatuhu, Mustafa Azami melalui kitabnya Dirasat fi Al-Ahadith An-Nabawiyah, Muhammad Ajah Al-Kitab Qatib menerusi kitabnya As-Sunnah Qabla At-Tadwin, dan Muhammad Abu Syahbah menerusi kitabnya Difa' Al-Sunnah. Menerusi kajian-kajian dan penyelidikan ilmiah yang dilakukan, mereka dapat menolak segala keraguan yang cuba ditemukan oleh orientalis terhadap al-hadis, khususnya mengenai penulisan al-hadis di awal Islam. Mereka telah mengemukakan bukti-bukti bahawa al-hadis telah pun dicatat sebahagian besarnya semasa Rasulullah SAW masih hidup. Penulisan al-hadis secara individu ini berterusan sehinggalah sampai ke zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Aziz, di mana penulisan dan pengumpulan al-hadis secara rasmi bermula dengan arahan dan permintaan yang dikeluarkan oleh beliau kepada gubernur-gubernur. Antara ulama yang menyahut suruhan beliau ialah Abu Bakar Ibn Hazm dan Ibn al-Zuhri. Dari kenyataan di atas, dengan sendirinya menolak dakwaan Qadhiziyah yang menyatakan bahawa kebanyakan al-hadis adalah hasil daripada perkembangan Islam semasa dan bukan daripada Rasulullah SAW. Dan kenyataan tersebut adalah tidak benar sama sekali. Ini ditambah pula dengan ketelitian dan kecermatan umat Islam menerima sebuah al-hadis. Bukan sahaja mereka menyelidik setiap al-hadis yang diriwayatkan oleh sesama mereka, malah mereka juga sentiasa menyelidik tentang pendusta dan pencipta hadis-hadis palsu. Justru itu, mereka dapat membezakan antara hadis sahih dan palsu. Ketelitian dan kecermatan ini diikuti oleh generasi selepas sahabat, iaitu tabi'in dan atba' at-tabi'in. Bila sesebuah al-hadis oleh perawi, sudah tentulah agak sukar sekali untuk membuat andaian bahawa berlakunya perbohongan dan penipuan. Ini kerana perbezaan mazhab dan fahaman yang dianuti serta kedudukan mereka yang agak berjauhan. Kedudukan mereka yang berjauhan agak sukar bagi mereka untuk mengadakan satu perkataan pembohongan dan penipuan secara terhadap sesebuah al-hadis. Faktor ini juga menolak dakwaan J. Sech yang mengatakan isnad telah ditiru oleh perawi lain. Ini kerana perawi-perawi ini berasal dari tempat yang berjauhan dan berbeza kebudayaan, fahaman dan mazhab di antara mereka, dan pertemuan di antara mereka adalah amat sukar sekali. Akhir sekali, kesimpulannya, menurut para orientalis, hadis merupakan sumber hukum yakni ciptaan kaum muslimin pada abad kedua dan ketiga Hijrah. Mereka juga berfikir hadis ini merupakan catatan-catatan perkembangan Islam di bidang sosial, agama, sejarah dan lain-lain. Seperti mana kita tahu bahawa hadis itu ialah setiap ucapan, perbuatan, pengakuan dan sifat-sifat yang disandarkan kepada Rasulullah SAW berdasarkan sanad dan matan yang sahih. Jadi kita sebagai umat Islam perlulah mempersiapkan diri agar tidak terus terjebak dalam arus pemikiran para orientalis yang mana ingin menghancurkan umat Islam.